Okey, baiklah pelajar, sekarang cikgu akan memulakan sesi pengajaran. Tetapi sebelum cikgu memulakan, cikgu mau ulang balik apa yang dimaksudkan dengan bentuk muka bumi. Sebab cikgu rasa tidak semua daripada kamu ini sudah faham apa yang dimaksudkan dengan bentuk muka bumi. Okey, jadi cikgu mau kasih tahu kamu, apa yang dimaksudkan dengan bentuk muka bumi ini dalam ayat yang paling ringkas, paling senang mu faham adalah apa yang tumbuh di atas permukaan bumi itulah dinamakan sebagai bentuk yang membentuk bentuk muka bumi. Sekali lagi, cikgu ulang. Apa yang di, apa yang tumbuh di atas permukaan bumi itulah yang dinamakan sebagai bentuk yang membentuk bentuk muka bumi. Sekarang kamu paham tak apa maksud cikgu? Dia begini tahu. Dalam dalam subjek sains, kamu diajar bumi itu bulat. Tapi dalam subjek geografi, kamu akan belajar apa yang ada di atas permukaan bumi. Kita tidak cakap di dalam bumi tahu, tidak. Kalau di dalam bumi maksudnya kita tinggal di bawah tanah, dalam bumi. Tapi itu definisi yang salah. Tapi definisi yang tepat adalah kita tinggal di atas permukaan bumi. Okey, bumi itu bulat. Kita tinggal di atas permukaan bumi. Tetapi keluasan bumi ini terlampau luas. Keluasan dia terlampau luas. Jadi hujung bumi ke hujung bumi dia tidak kita tidak boleh menyentuh hujung ke hujung bumi. Dia tidak kalau dilihat daripada mata kasar kita tidak tahu di manakah hujung ke hujung bumi yang bercantum itu. Kita tidak tahu di manakah bulatan bumi ini habis tamat. Kita tidak tahu sebab dia bulat. Bulat ini seolah-olah macam kamu berjalan di satu roda, kamu berjalan-berjalan pergi atas, ulang balik pergi bawah. Jalan-jalan pergi atas, ulang balik pergi bawah. Sebab dia bulat. Kita tidak akan tahu keluasan bumi ini berapa. Kita tidak tahu macam mana keluasan dia ini bercantum. Sebab kita itulah itu bukan kuasa kita. Sebab dalam sains mungkin ada dikasih tahu berapa keluasan bumi, tapi kalau secara logika kita tidak boleh kita tidak boleh mencantumkan hujung ke hujung bumi. Kita juga tidak boleh menyentuh hujung ke hujung bumi. Jadi betapa luasnya permukaan bumi itu. Jadi sudah tentulah apa yang di atas permukaan bumi itu ada pelbagai benda, ada pelbagai bentuk muka bumi. Ada pelbagai jenis apa tu spesies ataupun tumbuhan ataupun alam semula jadi. Jadi ni hari kita belajar pasal bentuk muka bumi bahkan. Jadi di sini cikgu mau kasih faham kamu bentuk muka bumi itu dia boleh dilihat. Seolah-olah macam sekarang kamu boleh nampak gunung, kamu juga boleh nampak pantai kan, kamu juga boleh melihat sungai. Jadi itulah yang membentuk bentuk muka bumi. Sebab bumi ini tidaklah 100% dia kosong. Kalau kosong, kita tidak akan ada pokok pada hari ini. Kalau dia kosong, kita tidak akan dapat menjalankan kegiatan hiking. Betul kan? Betul kan? Kamu setuju bahkan apa yang cikgu maksudkan sekarang? Jadi jadi ni hari kita akan belajar tentang bentuk muka bumi. Kita akan lihat satu persatu macam mana bentuk, macam mana ciri, macam manakah yang semula jadi ini dia tumbuh di atas bumi, dia membentuk bentuk muka bumi. Okey. Jadi jadi di sini slide yang seterusnya kamu dapat lihat ada 4 bentuk muka bumi. Jadi 4 bentuk muka bumi ini dia terjadi secara semula jadi tau. Kalau itu buatan manusia, contoh ada rumah. Rumah itu tidak dikira sebagai alam semula jadi. Jadi walaupun dia ada di atas bumi tapi dia bukan tumbuh semula jadi. Itu buatan manusia. Kalau macam bangunan sekolah, bangunan elektrik, jalan raya, itu bukan alam semula jadi. Sebab dia bukan berlaku melalui proses semula jadi, tapi dia berlaku melalui pembuatan manusia. Manusia yang membuat jalan raya, manusia yang membina rumah, manusia juga yang membina bangunan-bangunan yang ada di atas permukaan bumi pada hari ini. Tapi yang bentuk muka bumi yang di slide ini, yang macam kamu dapat nampak, ada 4 bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Jadi ini yang berlaku semula jadi.
kita tidak tahu, bukan kita tidak tahu, kamu akan didedahkan dengan proses-proses yang membentuk keempat-empat bentuk ini. Tapi pada topik hari ini dia tidaklah, kita tidak akan tahu, kita tidak akan belajar dulu macam mana prosesnya, tapi kita akan lihat secara umum lah apa itu tanah tinggi, apa itu tanah pamah, apa itu pinggir laut, dan apa itu saliran, dan di mana juga lokasi-lokasi semua ini. Macam contoh lah untuk kamu lebih paham, lebih ada gambaran di kepala kamu kan. Okey, jadi okey. Ini slide yang macam kira pertama lah dalam sesi pengajaran kita, iaitu bentuk muka bumi yang pertama, tanah tinggi. Tanah tinggi ini paling senanglah kamu mau nampak, paling senang kamu mau tahu apa itu tanah tinggi. Tanah tinggi ini merupakan ketinggian tanah yang melebihi 180 meter dari aras laut. Maksud dia di sini 180 meter ni dia tinggi. Dia tinggi macam yang kamu dapat nampak dekat gambar dekat dalam slide. Dia macam tanah tinggi ni dia yang tanah yang tinggi yang ada di permukaan bumi. Jadi ini paling senang kamu mau faham lah, sebab tanah tinggi ini dia merangkumi gunung, banjaran dan dataran. Jadi gunung ni, dari kecil bah kita sudah tahu bah apa itu gunung. Dulu kan time sekolah rendah, cikgu kalau melukis mesti cikgu lukis gunung. Sama juga macam kamu. Kalau kamu dulu dulu cikgu sekolah rendah suruh kamu melukis, apa kamu lukis? Mesti kamu melukis rumah pondok, lalu di belakang dia ada gunung. Jadi sejak kecil kamu tahu sudah apa itu gunung. Gunung itu salah satu daripada bentuk muka bumi. Maksud di sini gunung itu merupakan tanah tinggi yang membentuk bentuk muka bumi yang tinggi. Okey, mari kita lihat contoh dia. Okey, di sini cikgu ada lampirkan gambar. Tengok Gunung Kinabalu Sabah. Gunung Kinabalu Sabah. Gunung ini dia tidak akan rata tau. Gunung tanah tinggi, dalam bahasa yang mudah gunung lah kan. Gunung dia tidak rata. Tapi dia akan macam mana, dia ada yang ada tajam-tajam, ada yang beralun, ada juga yang rata. Tapi dia tidak tetap lah, dia macam dalam, sebab gunung ini dia terjadi di okey, cikgu dedahkan satu proses dia lah, proses lipatan. Proses lipatan mungkin kamu tidak faham sekarang, tapi nantilah kita akan belajar apa itu proses lipatan. Tapi untuk topik pada hari ini cikgu mau kaitkan sikit lah apa itu proses lipatan. Jadi proses lipatan ini dia macam mungkin akan ada gegaran yang menggegarkan, yang terjadi di bawah tanah, di bawah permukaan bumi, dia menggegarkan. Lepas tu dia macam tercantum lah. Dia akan di atas, apabila berlaku gegaran di bawah, di atas dia akan tergerak. Apabila dia tergerak, dia tercantum. Apabila tercantum, dia melipat antara satu sama lain. Maksud dia di sini tanah itu dia bergerak, struktur tanah bergerak. Jadi disebabkan dia tanah tinggi banget, dia tanah rata dulu. Lepas tu berlaku gegaran di bawah, dia akan tekanan dia ke atas. Tekanan dia ke atas dan mengeluarkan proses lipatan. Proses lipatan itu tekanan yang dari bawah itu dia melipatkan tanah jadi bertimpa-timpa di atas permukaan bumi. Sebab itulah ada gunung. Gunung, salah satu proses yang membentuk gunung itulah itu, proses lipatan yang tanah itu ataupun batu yang berlipat-lipat antara satu sama lain, dia lama-lama dia jadi tinggi. Gitulah itu maksud dia gunung ataupun tanah tinggi. Jadi di sini macam yang balik kepada slide, kamu boleh lihat ada 3 lokasi ini cikgu telah lampirkan. Satu ini gambar pertama, Gunung Api Taman Negara Mulu di Sarawak. Jadi ini ketika kamu tengok ada batu-batu inilah dia inilah dia gunung. Jadi ini view dia. View ini di view ini dia gua. Ini apa ni? Kalau tidak silap cikgu, ini yang tumbuh di atas gua kah? Kira gitulah, ini di Taman Negara Mulu Sarawak lah. Jadi kalau siapa yang orang Sarawak, kamu boleh lah pergi tengok. Lepas tu yang gambar kedua pula, Gunung Kinabalu Sabah, yang paling senang kamu mau tahu di mana-mana lah, dari kecil kah, dari cousin kah, memang kamu tahu sudah kan apa itu. Ini Gunung Kinabalu. Ini Gunung Kinabalu. Yang paling tinggi di Malaysia, gunung yang paling tinggi di Malaysia. Okey, seterusnya adalah Gunung Tahan di Pahang. Okey, slide seterusnya. Okey, selain daripada tanah tinggi ni, dia bukan saja merujuk kepada gunung tahu, tapi dia
ada juga yang dinamakan sebagai dataran dan dataran tinggi. Dataran atau dataran tinggi lah. Dataran atau dataran tinggi ini dia tidaklah setinggi gunung, sebab gunung antara yang paling tinggi. Jadi dataran dan dataran tinggi ini dia salah satu apa itu tanah tinggi yang boleh ditinggal, yang ada penempatan, ada petempatan, ada rumah. Maksud cikgu ada rumah. Tapi kalau di gunung, gunung kan paling tinggi. Gunung dalam dalam tanah tinggi dia tidak boleh ditinggal. Maksud cikgu di atas gunung tidak yang boleh tinggal. Nanti akan berlaku tanah runtuh. Tapi di dataran dia berbeza, walaupun dia tinggi, dikategorikan sebagai tanah tinggi, tapi dia masih ada landai. Landai, maksud dia tidak begitu curam macam gunung. Jadi dia boleh ditinggal. Maksud cikgu dia ada orang tinggal lah di atas dataran itu. Jadi di sini dataran adalah deretan atau rentetan gunung ganang yang bersambung dan memanjang. Di sini cikgu ada cakap juga terbentuk akibat lipatan kerak bumi. Di sinilah yang cikgu masukkan tadi, proses lipatan. Tapi kadang-kadang ni gunung macam yang kamu nampak tadi kan Gunung Kinabalu ini dia memang tinggi, dia memang tidak boleh ditinggal orang lah. Tapi kalau dataran dia bersambung. Gunung-gunung itu dia bersambung lama-lama dia jadi memanjang. Kalau dia memanjang dia jadi rata sedikit lah. Jadi itu pun sama juga. Tanah tinggi memang salah satu proses dia adalah proses lipatan lah, salah satu je. Jadi di sini ada 4 juga gambaran cikgu telah tunjuk. Banjaran Titiwangsa membentang dari utara. Ini di Semenanjung Malaysia, Banjaran Titiwangsa. Ini pula dataran tinggi Kundasang Ranau. Di sini kalau kamu mau pergi Kundasang, kamu berada di atas dataran lah tuh. Sebab ada pertempatan kan di sana. Dan ini pula dataran tinggi Bario Sarawak. Di sini gambar kamu boleh nampak ada rumah. Ini di Sarawak, terus dataran Cameron Highland. Cameron Highland ini saya rasa 10 kali, 20 kali sudah kamu pergi melancong di Cameron Highland, di Cameron Highland bahkan. Jadi ini di Semenanjung Malaysia di Pahang. Jadi ini pun kira sebagai dataran tinggi sebab dia boleh di jalan biasa. Kamu tidak perlu pakai pakaian hiking untuk pergi ke Cameron Highland. Kamu cuma perlu pakai pakaian berjalan kamu saja yang cantik, yang lawa-lawa. Itulah yang dinamakan sebagai tanah tinggi. Okey, next kita akan melihat kepada bentuk muka bumi yang kedua, iaitu tanah pamah. Okey, di sini bentuk muka bumi yang kedua iaitu tanah pamah. Di sini kalau kamu fokus pada slide, ada gambar dan ada definisi dia. Jadi kita akan cuba akan terangkan sebaliklah. Iaitu tanah pamah merupakan kawasan yang terletak di lembangan sungai, delta atau dataran luas yang berhampiran sungai, laut, pantai. Kawasan rendah tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Okey, di sini apa yang kamu faham, kalau tanah tinggi dia tinggi di atas permukaan bumi melebihi 180 meter ke atas. Ke atas. Jadi tanah pamah dia opposite. Dia dia macam uh, dia terbalik lah, dia terbalik. Okey, dia opposite, dia tidak tanah pamah ini dia di bawah, tanah tinggi dia di atas. Jadi tanah pamah dia terletak di lembangan sungai, delta dan dataran luas yang berhampiran sungai, laut, pantai. Maksud dia di sini tanah pamah ini merupakan kawasan tanah yang lembut. Dia kira sebagai kawasan tanah yang lembut sebab dia berhampiran dengan sungai, laut dan pantai. Mestilah kalau yang berhampiran sungai ini kebanyakan dia macam lembab-lembab, ada lumpur, ada macam kalau kamu pergi kamu akan tenggelam. Maksud cikgu kalau kamu berjalan di kawasan ini ada certain dia mungkin kamu tenggelam ke bawah lah sebab tanah dia lembut, sebab dia menyerap sungai. Sebab dia menyerap sungai. Jadi um, kalau tanah tinggi dia di atas, tanah pamah dia di bawah, jadi tanah pamah ini 180 meter dari aras laut. Jadi dia sangat rendah lah. Dia macam kira landai lah juga. Dia di bawah. Dia macam rumput biasa. Cumanya rumput dia basah lah, macam basah. Ada lumpur. Jadi di kawasan tanah pamah ni paling sesuai untuk kegiatan pertanian atau penanaman. Sebab dia tanah yang macam meresap, tanah yang lembut yang meresap sungai ini dia mengandungi banyak tanah aluvium. Tanah sejenis tanah liat lah yang macam
Dia boleh menampung banyak air dan sesuai untuk tanaman lah, macam subur. Subur tanaman kalau ditanam di kawasan tanah pamah. Jadi di sini kalau contoh lokasi dia ada di Kedah, Perlis, Perak, Sabah dan Sarawak. Jadi saya rasa cikgu rasa tanah pamah ni di semua negeri pun adalah tanah pamah ni. Cuma yang gambar ini cikgu ambil sebagai contoh saja sebab kalau di Sabah ini di Kota Belud Sabah, Kota Belud ni dia dijadikan sebagai salah satu tarikan pelancongan lah dan juga mungkin dia tidak dikeluarkan secara besar-besaran macam yang di Kedah. Kalau di Kedah yang Kedah dan Perlis yang di bahagian utara Semenanjung, kebanyakan uh, kawasan tanah pamah dia ataupun kawasan delta yang untuk dia dikhususkan kepada penanaman sawah padi lah, sawah padi yang tanah pamah punya. Jadi di Semenanjung di Semenanjung Utara Malaysia, di Semenanjung Utara Malaysia, Kedah dan Perlis ini kalau tidak silap cikgu dia merupakan dijadikan sebagai satu kegiatan import ataupun kira gitulah kegiatan import dan ekspor beras lah. Jadi dia ditanam secara besar-besaran yang kamu boleh nampak di sini besar-besaran dan dia dijadikan sebagai beras, dikeluarkan sebagai beras. Ini buatan Malaysia. Jadi di Perak pun sama, di sini ada tanaman sawah padi. Kalau di Sabah dan Sarawak, cikgu tidak pasti tapi yang cikgu tahu dia tidaklah sebesar yang di Semenanjung Malaysia yang dijadikan sebagai pengeluaran beras sebab kalau macam di Sarawak, kalau salah satu lokasi dia di Bario jugalah. Di Bario dia akan ada beras khas dari Sarawak. Padi itu ditanam di kawasan tanah pamah, lepas tu dia dijadikan beras. Beras diorang tu hitam. Dia bukan beras putih yang macam kita selalu makan, jadi dia lebih berlemak lah. Itu yang cikgu pernah makan lah di Sarawak punya. Lepas tu ini di Sabah sebagai tarikan pelancongan. Okay, next kita akan pergi kepada bentuk muka bumi yang ketiga iaitu pinggir laut atau pantai. Jadi, di sini kamu dapat nampak gambar yang cikgu ambil sebagai contoh saja ya. Ini kamu dapat nampak gambar pertama ini dia ada ini yang apa ni batu-batu yang berada di kalau kamu pergi pantai kamu akan selalulah melihat pantai, melihat di tepi-tepi dia tu mestilah ada yang apa itu ada yang batu-batu tinggi gitulah itulah dinamakan sebagai pinggir laut atau pantai. Itu pun salah satu uh, kalau dalam topik ini topik lain adalah satu topik ni kalau kalau juga tidak silap lah kalau juga tidak salah yang pinggir laut ini bentuk muka bumi yang dihasilkan daripada pinggir laut atau pantai ini adalah dari melalui ombak melalui ombak jadi ombak ini ombak ini boleh melemaskan tau jadi cikgu di sini cikgu mau keluar sedikit tajuk. Kalau kamu pergi berenang, pastikan kamu berenang dengan orang tua lah. Jangan berenang sendiri-sendiri sebab ombak ini sangatlah berbahaya. Dia boleh melemaskan. Dia boleh melemaskan manusia. Jadi, sebabkan ombak ini ganas dan keras, dia membentuk bentuk muka bumi yang tersendiri lah. Jadi, definisi untuk pinggir laut adalah pertemuan antara daratan dan laut. Ini daratan dan ini laut, pertemuan. Di, jadi ombak lah yang membawa ni. Ombak lah salah satu ejen yang membentuk-bentuk muka bumi kalau di pinggir laut. Okey, di sini kamu dapat nampak bentuk muka bumi yang terbentuk daripada pinggir laut. Seperti yang macam yang sudah cikgu kasih tahu, ombak ini dia keras dan ganas. Jadi melalui ombak saja dia sudah boleh membentuk pelbagai bentuk muka bumi di pinggir laut. Di sini kamu boleh nampak. Contohnya tebing tinggi. Jadi yang ini tadi yang kamu nampak ini adalah salah satu dia contoh untuk tebing tinggi lah. Lepas tu dia juga membentuk gua, dia juga membentuk teluk, dia juga membentuk pulau, gerbang laut, batu tunggal, tanjung dan batu sisa. Jadi kamu dari sini dari gambar ini kamu juga boleh nampak bahkan betapa kuatnya hakisan ombak ini. Ombak ini dia ganas dan menghakis di tanah-tanah ataupun batu-batu di pinggir-pinggir laut. Okey. Jadi di sini contoh dia um, kalau topik ini cikgu rasa untuk next kelas cikgu akan huraikan dengan lagi details apa itu bentuk muka bumi di pinggir laut. Macam mana ombak itu boleh menghakis di tebing-tebing dia dan membentuk bentuk muka bumi ini. Jadi untuk hari ini cikgu hanya memberi umum sajalah, umum yang kamu perlu tahu apa yang terbentuk di pinggir laut
apa yang ombak apa yang hasil daripada hakisan ombak yang membentuk muka bumi. Dan cikgu akan memberi lokasi lah. Kalau di sini kamu dapat lihat ini gambar ini yang pertama Tanjung Batu, yaitu salah satu bentuk muka bumi yang daripada pinggir laut, yaitu di Tanjung Batu lah. Ini Tanjung Batu di Bintulu, Sarawak. Beginilah rupa dia. Dia macam ada satu pantai yang menghubungkan ke pulau kecil. Itu Tanjung Batu. Lepas tu Teluk Melano pula di Selatan Sarawak. Ini di teluk ni begini. Di sini dah. Dia macam ada round, ada bulatan juga. Dia tidak sepenuhnya tertutup tapi dia ada bulatan. Jadi itu adalah teluk. Lepas tu pulau, ini gambar ini cikgu ambil Pulau Pangkur Manjung Perak. Jadi ini Pulau Pangkur. Saya rasa semua kamu ni ada, bahkan daripada kamu yang pernah pergi pulau-pulau ni bahkan. Jadi pulau ini dia jauh daripada dia di tengah-tengah. Dia berada di tengah, dia bukan berada di tengah-tengah, dia macam di atas permukaan aras laut lah. Tapi kalau kamu pergi ke pulau, kamu perlu naik keyboard sebab kalau dia bercantum antara daratan dengan pulau itu dinamakan sebagai tanjung. Tapi kalau dia terpisah, one and only way you go to the pulau adalah menggunakan boat, itu dinamakan sebagai pulau. Ini pun gambar yang keempat ini salah satu contoh juga pulau. Lepas tu ini contoh lokasi untuk Gua Mulu Sarawak. Gua Mulu Sarawak ya. Kamu perlu ingat ya satu-satu lokasi ini sebab nanti kita akan ada latihan mencari lokasi bentuk muka bumi. Jadi pinggir laut, hakisan yang berlaku di pinggir laut ni. Hakisan ni, kamu faham ke apa yang dimaksudkan dengan hakisan? Hakisan ni dia ombak itu menghakis tebing-tebing laut ataupun tebing laut ni dikira sebagai batu, tanah semualah yang dia mencungkil. Lama-lama dia mencungkil, dia menghakis, dia memecahkan batuan, dia memecahkan tanah. Itulah yang akan membentuk bentuk muka bumi di pinggir laut. Salah satu dia seperti yang di sini adalah Gua Mulu lah, macam yang first slide, yang slide yang ini tadi gua kan. Gua ini pun ada juga proses dia sendiri macam mana dia boleh membentuk gua. Lepas tu ini Taman Negara Bako Batu Tunggul. Batu Tunggul ni cikgu boleh secara umum cikgu boleh kasih tahu kamu macam mana boleh terjadi tunggul ini. Mungkin sebab dulu sebelum kan peredaran zaman ni macam lama banget. Hakisan itu dia tidak berlaku secara pantas tau. Dia berlaku secara pelan-pelan. Kita tidak akan dapat nampak sekelip mata saja. Dia tidak boleh nampak begitu. Tapi lama-lama ada hasil dia tu. Mungkin si ombak ini dia bekerja keras untuk menghakis tebing-tebing ataupun menghakis tanah-tanah. Sebab itulah batu tunggul ni dijamakan sebagai batu tunggul. Mungkin dulu dia merupakan tanah tinggi. Jadi ataupun dataran. Lama-lama dia dihakis oleh ombak, dia dicungkil, dipecahkan oleh ombak, jadilah tinggal seketul batu tunggul. Okey, jadi untuk gambar yang ini pula adalah gerbang laut. Kamu dapat nampaklah ni gerbang laut ini. Ini pun ada juga proses dia. Ini di Johor. Batu Tunggul ini Taman Negara Bako Sarawak, Gua pula di Gua Mulu Sarawak. Okey, jadi untuk bentuk muka bumi yang terakhir pula adalah saliran. Apa yang saliran ini definisi umum dia adalah air ataupun sungai. Tapi saliran ini dalam bahasa geografi lah, saliran. Saliran adalah sungai atau air. Dia berliku-liku. Gambar yang cikgu ambil sebagai contoh ni, tengok berliku-liku. Inilah dinamakan saliran ataupun sungai. Sungai tidak akan putus. Cikgu kasih tahu kamu, sungai tidak akan putus. Dia akan ada cabang-cabang dia. Dia akan ada beranak pinak semualah. Ni contoh dia. Jadi sungai ni air yang mengalir di atas bentuk permukaan bumi, dia membentuk sungai. Dia menjadi saliran. Sebab itu dia dinamakan sebagai saliran. Okay, ini pula contoh dia di Kedah, Sarawak, Terengganu, Sabah. Ini contoh-contoh sungai lah yang kamu tahu kan. Kalau tidak nantilah kita akan ada buat field walk, kita pergi tengok sungai. Tapi secara umumnya, cikgu rasa kamu tahu apa itu sungai. Sungai ni dia macam berliku-liku lah, dia macam tidak penghujung dia. Memang di atas permukaan bumi ni kebanyakan dia adalah diisi dengan air. Jadi memang tidak akan ada putus ya. Jadi sebagai kesimpulan, bumi terbentuk melalui pelbagai bentuk muka bumi. Jadi setiap
bentuk ini dia ada proses dia sendiri. Nanti kita akan melihat next class kita akan belajar proses-proses dia. Dan setiap bentuk ini dia mempunyai kepentingan yang tersendiri. Okey. Habis sudah cikgu punya pengajaran dan itu saja.